السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung suratul A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ayat yang agak panjang dan kita bahas fasa demi fasa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada bulan yang telah lalu kita telah membahaskan ayat 156 di dalam membahaskan sedikit lagi doa permohonan Nabi Musa alaihi salam
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hujung ayat 156 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa azabnya tidak akan terkena bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Dan malam ni kita sambung ayat 157 di dalam membahaskan sedikit daripada sifat-sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa itu. Iaitulah kata Allah, orang-orang yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang mereka mendapati tertulis nama dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Baik, kita bahas yang tu dulu. Di awal ayat 157 Suratul A'raf ini, Allah menyatakan khususnya kepada Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihi salam, supaya mereka itu yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, supaya mereka itu mengikut akan seorang rasul. Disebut dengan lafaz mufrad. Ar-Rasul makna Rasulullah. Seorang Rasul yang Allah sebut ummi, seorang yang buta huruf, yang termaklum di dalam semua kitab-kitab tafsir bahawa seluruh mufassirin menyatakan bahawa itulah makna bagi ummi, iaitulah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Berkata Hamka, almarhum Ad-Doktor Hamka, di dalam tafsirnya Al-Azhar, bagaimana dia menyatakan bahawa buta huruf Rasulullah adalah satu kemuliaan, bukan satu kehinaan, bukan menunjukkan kepada, maaf sebut, satu kejahilan seperti manusia biasa, tak tahu baca, tak tahu tulis, adalah perkara yang biasa bagi manusia. Arwah mak saya termasuk tak tahu baca, tak tahu tulis. Arwah mak lahir tahun 20 lebih apa semua. Sekolah, nak sekolah Jepun, mai Jahanam sekolah. Arwah mak antara yang tak tahu baca, tak tahu tulis, tapi pandai baca Quran, alhamdulillah. Tulis tak tahu, baca tak tahu, kita kena baca untuk dia, tapi Quran kenal, alhamdulillah. Arwah ibu, tuan-tuan, itu biasa bagi orang seperti kita. Ramai orang-orang tua kita tak tahu baca, tak tahu tulis. Kesian pun ada, apa boleh buat. Tuan-tuan muslimat, bagi Rasulullah ia kemuliaan.
Mulia sebab perkara pertama yang kita boleh fikir ialah bahawa tidak akan timbul, walaupun timbul, bagi kita tidak akan timbul tuduhan berat, tuduhan tidak berfakta, tuduhan tanpa asas. Apa dia? Al-Quran memang Nabi Muhammad yang tulis. Sebab dia tahu baca, dia tahu tulis. Ini dia kesan besar dia. Ini dia pengajaran besar dia. Bagaimana bila Rasulullah dibuta hurufkan oleh Allah, maka tiada dalih lagi. Mereka mahu menolak Rasulullah dan menolak Al-Quran kerana Abu Jahal dan orang-orang Quraisy menyadari memang Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Lalu apa mereka buat? Akhirnya mereka create satu tuduhan lain. Itulah yang Allah sebut, naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Kata Abu Jahal, maka dituliskan Quran itu untuk dia. Kemudian Quran yang disebut oleh Abu Jahal tak betul itu dihafal-hafal olehnya pagi dan petang. Itu julah paling tinggi tuduhan dia, iaitu adanya orang yang tolong tulis untuk dia. Lepas tu dia hafal, sedangkan wahyu dibaca oleh Jibril, bukan ditulis oleh sahabat. Walaupun Quran itu ditulis di atas pelepah-pelepah tamar, di atas kulit-kulit binatang yang disamak sebelum zaman Saidina Uthman yang membukukan Al-Quran. Tetapi kita mesti faham, tuduhan itu amat berat, seolah-olah menafikan peranan Jibril alaihi salam, dan itu akan menolak dan menjatuhkan keimanan kita. Itulah paling tinggi yang mereka boleh tuduh Rasulullah. Allahu Akbar. Bila buta huruf, confirm bukan Nabi yang mereka Al-Quran, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar Al-Quran yang menyebut akan ayat tentang ummi, tentang buta hurufnya Nabi, tetapi sirah yang kita belajar telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Antaranya paling mudah ketika Nabi menjawab kepada Jibril, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Dalam riwayat yang sahih yang dibahaskan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari, kitab yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, lalu dibahaskan hadis penurunan wahyu yang pertama, termasuk di dalamnya membahaskan akan baginda Rasul yang telah confess, yang telah membuat satu pengakuan bahawa aku tidak tahu membaca. Lalu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayah. Juga ketika berlakunya sulh Hudaibiyah, ketika berlakunya perjanjian Hudaibiyah, tidakkah wakil daripada Abu Sufyan yang masih kafir pada waktu itu bernama Suhail bin Amru? Allah, tuan-tuan, Suhail bin Amru seorang sahabat, akhirnya dia Islam. Akhirnya dia Islam. Walaupun dalam perjanjian Hudaibiyah dia kafir lagi. Saya tersentuh
dengan satu ucapan Suhail ketika Fathul Makkah. Dalam peristiwa Fathul Makkah, waktu itulah dia Islam mengikut riwayat. Hudaybiyah 6 Hijrah, Fathul Makkah 8 Hijrah. Waktu Nabi masuk, waktu Nabi masuk ke kota Makkah, dan Nabi memberi kebebasan kepada mereka. Nabi bersabda, wa antum tulaqa, kamu semua aku bebaskan daripada kalimah at-talaq, cerai. Wa antum tulaqa, makna aku bebaskan kamu. Lalu ramai yang memeluk Islam. Nabi maafkan mereka, tiada balas dendam, kecuali ada pengecualian dia. 6 orang yang Nabi tidak maafkan. Ada 6 orang. Saya tak ingat nama dia panjang. 6 orang ini Nabi jatuhkan hukuman pancung. 6 orang ni tak boleh bagi muka. 6 orang ini Nabi bunuh melalui tangan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Tidak diberi kemaafan kerana kata ulama, terlalu bisanya mulut mereka mencerca Islam. Bila ada satu kes, kalau tak silap saya dalam perang Uhud, seorang musyrikin, saya lupa nama dia, seorang musyrikin yang jadi tawanan. Dia jadi tawanan. Kemudian bila Nabi tengok dia dulu pernah tipu Nabi. Dia antara lelaki yang paling kuat mencerca Nabi melalui syair-syair dia. Ini dalam perang Uhud. Lalu apa jadi? Dia tengok Nabi, dia kata, wahai Rasul, dandan sebut Rasul. Kata, minta maaf lah, aku tak buat lagi dah. Macam awal dia tipu Nabi. Ni kali kedua. Dia kata, maafkanlah aku tak buat dah, lepaskanlah aku. Nabi kata apa tuan-tuan? Itu yang datang hadis. Itu yang Nabi sebut dalam hadis yang selalu tuan-tuan dengar apa dia? Orang beriman tidak akan disengat daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Kan biasa dengar hadis tu. Nabi kata orang beriman takkan kena gigit 2 kali dalam satu lubang. Makna Nabi nak habak cukup dah kelentong hang, Nabi arah sahabat pancung dia. Ni Rasulullah pemaaf, tapi hang mai kuang hajar biadab dengan Allah Rasul, hang mati tu ya. Bagaimana 6 orang ini dihukum pancung, Nabi tak maafkan. Tuan-tuan boleh cek nama mereka dalam kitab sirah. Baik. Ketika Suhail bin Amru menerima Islam waktu Fathul Makkah, lalu dia berdiri di hadapan Kaabah bila tengok Rasulullah. Dia berdiri di hadapan Kaabah, lalu dia menempik kepada penduduk-penduduk Makkah, dan dia perintahkan supaya menerima Islam. Lalu Suhail berkata, berdiri dia di hadapan pintu Kaabah, lalu dia berkata, wahai penduduk Makkah, terimalah Islam, dan adakah kita menjadi manusia yang pertama yang akan murtad dan keluar daripada Islam. Itu ucapan dia yang paling mahal. Dia kata, ayo terima Islam, cukup dah, sudah-sudahlah, dia kata. Dan janganlah kita menjadi manusia kafir yang murtad, yang menentang para rasul. Lebih kurang begitu maksud. Itu Suhail bin Amr. Hebat dia, Masya Allah. Dia wakil Abu Sufyan dalam suluh Hudaybiyah. Ni bukti kedua, Nabi buta huruf, ummi. Tadi di Gua Hira, ni di Hudaybiyah, di Sumaishi, yang boleh kita ziarah. Ketika Suhail
memerintahkan Saidina Ali untuk tulis apa semua. Kan kita dah sebut ada benda yang Saidina Ali, ada benda yang Suhail tak berkenan. Suhail suruh Ali tulis, Ali pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail membantah. Suhail kata, apa ni Ar-Rahman? Apa dia Ar-Rahim? Kami tak kenal. Kami tak kenal, padam. Sayyidina Ali padam, Ar-Rahman, Ar-Rahim padam terus. Qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ada ayat dalam Quran bagaimana mereka bantah. Qalu wa marrahman, mereka berkata, apa ni Ar-Rahman? Kami tak kenal. Wang hajar kafir, kami tak kenal Ar-Rahman. Lalu Suhail waktu tu masih kafir. Dia kata padam. Ali pun padam. Rasulullah kata, Ali, tanya dia nak tulis apa. Suhail kata, Bismikallahumma. Cukup. Dengan nama Allah. Tulis, Bismikallahumma. Baris kedua, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan pemimpin kota Makkah. Sekali lagi Suhail marah. Suhail kata, apa dia Rasulullah? Apa ni Rasul-Rasul apa? Kalau kami kenal dia Rasul, kami takkan lawan kamu. Padam. Padam kalimah Rasulullah. Ketika itulah Ali mula marah. Jadi Ali mula naik angin. Dan Rasulullah tengok Ali mula marah. Ali tak nak padam. Lalu Rasulullah kata, wahai Ali, tunjuk di mana saya padamkan. Itu bukti nombor 2. Nabi tak tahu. Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi kemuliaan, kata Hamka, bukan kehinaan, iaitu mengangkat darjat wahyu Allah Al-Quran, bahawa bukan Nabi yang tulis. Maka Sayyidina Ali tunjuk hadza ini. Maka riwayat sebut Nabi ambil macam pemadam tu padam. Ada, okey. Tulis dia nak apa? Tulis, inilah perjanjian antara Muhammad bin Abdillah. Tak mau Rasul tu tak nak tulis nama Pak Nabi. Itu bukti nombor 2 bahawa Nabi buta huruf. Yang pertama Gua Hira, yang kedua di Hudaibiyah. Maka Allah beritahu, ikutlah Rasul ummi, Rasul yang buta huruf ini, di mana dia, especially pada Bani Israel, Allah tujukan ayat. Allah kata sebab turun especially kepada mereka, walaupun cerita Nabi Musa, tapi yang duduk di Madinah siapa? Yahudi, berlambat. Maka Allah kata, maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Allah kata cerita Nabi ni, ummi, Muhammad yang buta huruf ini, Allah kata maktuban, termaktub di sisi mereka, fit Taurah wal Injil. Seolah-olah Allah nak beritahu, wahai Yahudi, janganlah buat-buat tak kenal pula Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu nak buat pandang sebelah mata pula. Tidakkah dalam Taurah aku dah sebut? Tidakkah dalam Injil aku dah beritahu? Seolah-olah Allah bercakap begitu kepada mereka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ketika Nabi Isa alaihi salam diutus Allah kepada Bani Israel, Nabi Isa tiada ayah, biiznillah. Walam aku baghiyah, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas. Al-ayah. Ketika Maryam mengadu kepada Allah, ya Allah, walam aku baghiyah walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh
disetubuhi, ditiduri oleh seorang lelaki, ya Allah. Walam aku baghiya, dan aku pula bukan perempuan jahat. Qala kadzaliki qala rabbuki, demikianlah Tuhanmu wahai Maryam. Bagi dia adalah mudah semua itu, dan dia melakukannya linnas, ayatan linnas, untuk menjadi petunjuk kepada manusia bahawa Allah boleh buat apa saja yang dia mahu. Tiada tangan boleh menghalang kehendak Allah. Apa yang dia nak buat jadi. Dia takdirkan sesuatu jadi. Sebab itu Nabi melarang menggunakan kalimah kalau. Kan dalam hadis suruh pergi, contohlah suruh anak pergi beli roti, lepas tu kerah-kerah jalan accident, mati anak, contoh. Kita pun kata kalaulah aku tak suruh dia pergi beli roti, tak mati dia, Nabi cukup marah. Nabi kata jangan, kerana kalimah perkataan kalau, kata Nabi, membuka ruang syaitan untuk merosakkan kita. Kerana semuanya telah tertulis, telah ditentukan oleh Allah. Kita hidup dalam kitab hikam, di sana ada qada dan qadar. Kita hidup di dunia ni menjalankan qada Allah, nama dia qadar. Itu dalam kitab hikam, Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari menyebut kita hidup ni menjalankan qadar Allah, menjalankan qada Allah, nama dia qadar, qada dan qadar. So semua Allah dah tentukan, kita usaha aja. Makanya diberitahu kepada kita, bila Maryam mengadu perut dia besar, suami tak pernah ada, ayah lagilah tak ada bagi Nabi Isa. Macam mana ni ya Allah? Maka Allah jawab, demikian aku buat untuk manusia memikirkan keagungan dan kebesaran aku. Ayat itu dalam surah Maryam alaihassalam. Muslimin dan muslimat, Nabi Isa, tuan-tuan muslimat, buka surah Shaf ayat nombor 6. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah. Ayat 6 surah Shaf menafsirkan ayat 157 Al-A'raf. Ini kita panggil tafsir nombor 1. Kaedah mentafsir Quran nombor 1, iaitulah Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Maka Allah sebut maktuban indahum, bahawa nama Nabi itu termaktub di sisi mereka, fit Taurah wal Injil, di dalam Taurah dan Injil. Maka perbahasan dia, ayat mana yang membahaskan 157? Jawab dia ayat 6 surah Shaf. Ingatlah kata Allah ketika Isa anak Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu. Aku datang membawa Injil yang membenarkan apa yang ada di sisi kamu, yakni Taurah. Di mana Injil datang, kalau dalam ayat yang lain, ayat 50 surah Ali Imran, kita jumpa ayat wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Ayat 50 Ali Imran, Nabi Isa kata, aku datang membawa Injil
wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku datang bawa Injil untuk menghalalkan separuh daripada apa yang haram di dalam Taurah. Ini dalam ayat 50 surah Maryam. Surah Ali Imran juzuk 3. Kata Allah, Nabi Isa bawa Injil, dan Injil itu wali uhil, menghalalkan ba'dalladzi hurrima alaikum, apa yang telah haram kepada kamu. Kamu tu Bani Israel lah. Maknanya separuh dihalalkan oleh Injil yang ada dalam Taurah yang hukum dia haram. Itu panjanglah perbahasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Muslimin dan muslimat, balik pada ayat 6 surah Saf. Bagaimana Nabi Isa alaihi salam menyampaikan risalahnya. Pertama, Injil membenarkan Taurah. Injil menghapuskan separuh daripada hukum haram di dalam Taurah. Yang tu rujuk ayat 50 Ali Imran. Dan kemudian Nabi Isa sebut bahawa aku datang membawa suatu khabar gembira, bi rasulin, akan kedatangan seorang rasul, mim ba'di, selepas aku,
Ismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad. Saya selalu sebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama yang cukup banyak. Bagi muslimin yang masuk Masjidin Nabawi, maka apabila kita masuk melalui Babus Salam, pintu Babus Salam, Bab As-Salam, di mana Babus Salam dibina di zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dinamakan pintu As-Salam kerana itulah laluan kita muslimin memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi muslimin, tuan-tuan masuk saja Babus Salam, ada polis tepi tu bagi salam sudah. Masuk saja, pandang terus belah kanan. Masuk saja Babus Salam tu, pandang terus belah kanan. Tempat tu sekarang kosong lah, dia tak bagi jemaah duduk situ. Dia blok-blok endemik, masih lagi endemik. Tapi kita boleh masuk melalui Babus Salam. Masuk pun kena kona, masuk tepi pintu lain, baru lalu Babus Salam. Dia blok sikit. Baik, sebab masih endemik lagi. Okey, tuan-tuan masuk aja Babus Salam, muslimin, masuk saja, pandang belah kanan, dinding tu sampai Babun Baqi', pintu keluar hujung. Dekat dinding tu tengok ada piring bulat. Piring bulat, dia lekat dekat dinding. Dan di piring tu ada tulisan, itulah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu semua nama Nabi. Dekat 90 lebih nama Rasulullah. Dekat sampai Babun Baqi'. Kalau rajin kira lah. Tu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Injil Nabi Isa kata Ahmad. Orang Yahudi tahu tak? Tahu. Bahkan tahu anak Nabi nama Qasim. Tu yang panggil Abul Qasim. Tu yang Allah sebut ayat lain. 146 Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka-mereka yang diberi kitab di kalangan Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, mereka kenal dia. Hu tu dhamir ganti nama Rasulullah. Ya'rifunahu, mereka kenal dia. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini Allah dedahkan bagaimana dahsyatnya Yahudi Nasara mengenali baginda Rasul sampai macam kenal anak. Kita ada anak, takkan tak tahu perangai anak kita? Anak nombor 1 bagian, anak nombor 2 bagian perangai, anak nombor 3 pendiam tapi sub vape mampu kan? Satu perangai kita kenal. Dia ni nombor 1 tak suka ikan, dia suka ayam. Dia ni nombor 2 pantang, keluar pergi kedai, dia 3 rasa siakap. Mampu kita. Dah lah mahal nak mampu. Barang lah mahal nak mampu, tuan-tuan. Tak upaya kita. Nak sebut apa? Kenal anak macam mana? Dia ni cerdik. Cikgu habaq sedah, dia faham. Buku tak payah bawa pergi sekolah. Jenis cerdik. Hafal dalam kepala lah. Kenal. Hak nombor 4 ni 60 kali habaq pun duk bodoh itu. Kenal anak tu satu. Allah kata Yahudi Nasara kenal Rasulullah macam kenal anak sendiri. Ya Allah, ya Tuhan. Bani Israel kenal Nabi, kalah kita Bani Melayu lagi mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termaktub di dalam kitab mereka, fit Taurah wal Injil. Ada dalam Taurah sifat Nabi, jalan Nabi. Tidak Salman tak tahulah Nabi. Dalam Taurah Injil sebut bahawa Nabi tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Itu yang Salman masuk Islam. Dia tahu. Allahu Akbar, tuan-tuan.
Ini satu ayat, ini baru peringkat awal untuk kita nyatakan bahawa begitulah Yahudi dan Nasara kenal baginda Rasul, maka sebab itulah mereka dilaknat oleh Allah apabila mereka menyimpang daripada dasar agama Allah, apatah lagi mereka bercita-cita nak bunuh Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Sedangkan mereka kenal akhlak budi sifat Nabi di dalam Taurah dan Injil. Muslimin dan muslimat, mohon kemaafan kena berhenti awal. Ada satu ceramah Maulidi Rasul di Surau Taman Tiong. Depa minta sangat. Saya dah tak ada hari dah nak bagi maaf sebut. Program penuh tiap-tiap malam. So dia kata tak apa, lajaklah lepas Masjid Al-Jami'ul Ma'mur. Itu yang hantam juga malam ni. Tuan-tuan, muslimin muslimat, sekadar itu dulu nak raih pula jamaah di Surau Taman Tiong insya-Allah untuk ceramah Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan sambung terjemahannya, tafsirannya pada fasa kedua pada bulan hadapan insya-Allah. Selamat mengundi 19 November. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda. Undi anda penting untuk negara kita Malaysia yang tercinta. Nak pangkah siapa? Jangan tanya aku, tanya jari hampa sendiri. Nanti hampa jawablah dengan Allah pada hari kiamat. Silap hampa pangkah, hancur habis kita. Muslimin dan muslimat, ini hak kita dalam sistem demokrasi berparlimen. Tunaikan untuk kita sama-sama membangunkan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jangan buat-buat lupa pula. Takbir kuat, tikuih mampu, mengundi pun tak mau. Sepak pun kok baru tahu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ini hak kita yang wajib kita tunaikan. Semoga Allah merahmati kita, dan nanti 20 November angkat sumpah Perdana Menteri yang baru. Semoga Malaysia terus sejahtera di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.